Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Siti Salwa Umairah binti Khalil daripada College Community Bagan Datuk. Pada hari ini saya akan membentangkan kertas kajian kami yang bertajuk Tahap Penghayatan Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar di College Community Bagan Datuk. Jadi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan kami. Pertama sekali terdiri daripada Puan Nur Hidayati binti Sanusi, saya sendiri dan juga Puan Nur Farhana binti Ibrahim. Kedua-dua mereka juga merupakan pensyarah di College Community Bagan Datuk. Jadi yang pertama sekali berkenaan dengan latar belakang kajian, kenapa kami memilih tajuk ini sebagai kertas kajian kami. Kita semua sedia maklum bahawa negara kita Malaysia merupakan sebuah negara yang unik. Uniknya di mana kita mempunyai rakyat yang hidup dalam berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama dan juga budaya. Kepelbagaian bangsa dan juga budaya di dalam satu negara bukanlah merupakan satu perkara yang mudah untuk mewujudkan perpaduan dan keharmonian. Kita tidak mahu peristiwa hitam seperti tanggal 13 Mei 1969 berlaku kembali. Terdapat pelbagai usaha yang telah diambil oleh pihak kerajaan dalam usaha untuk mewujudkan perpaduan dan keharmonian di antara kaum dan salah satunya adalah mewujudkan satu bahasa sebagai bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Menurut kajian daripada Sharifah Damia pada tahun 2014, semenjak Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, pelbagai usaha telah dilihat dan telah diambil oleh pihak kerajaan untuk mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi pada ketika itu. Ini dapat dilihat dalam penggunaan bahasa Melayu yang meluas dalam urusan-urusan rasmi kerajaan. Usaha ini diperkukuhkan lagi dengan kewujudan Perkara 152 Perlembagaan Malaysia yang memperuntukkan bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan di Malaysia. Tetapi perkara ini juga tidaklah menafikan kedudukan dan hak bahasa-bahasa yang lain. Perkara ini diperkuatkan lagi dengan kewujudan Akta Bahasa Kebangsaan dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Usaha ini dilihat berterusan daripada sejak Tanah Melayu mencapai kemerdekaan sehinggalah ke hari ini. Tetapi pada hari ini dapat kita lihat di mana perkembangan teknologi yang pesat mendatangkan pengaruh yang besar dalam hal ehwal pendidikan di Malaysia. Pada abad ke-21 ini merupakan era yang mencabar bagi perkara ini. Perkembangan dan tumpuan pada masa kini diberikan kepada bidang ekonomi, sains dan teknologi, di mana dapat kita lihat kebiasaannya frasa ataupun terma yang digunakan dalam ekonomi, sains dan teknologi ini digunakan dalam bahasa Inggeris. Kemunculan pelbagai ilmu baru yang bersifat global juga menyebabkan penggunaan bahasa Inggeris diutamakan berbanding bahasa Melayu. Jadi, beberapa kajian telah dijalankan sebelum ini. Jadi, rentetan daripada beberapa kajian ini, kami terpanggil untuk membuat kajian lanjutan bagi tahap penghayatan para pelajar terhadap bahasa Melayu. Jadi, bagi mengenal pasti tahap penghayatan tersebut, soalan kajian ini berfokuskan kepada 3 perkara iaitu pengetahuan, sikap dan juga motivasi pelajar terhadap bahasa Melayu. Jadi objektif kajian kami adalah yang pertama, untuk mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar terhadap kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia. Yang kedua, untuk mengenal pasti tahap sikap pelajar terhadap bahasa Melayu. Dan yang ketiga, mengenal pasti tahap motivasi pelajar terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kami menggunakan kaedah kuantitatif deskriptif di mana kami menggunakan borang soal selidik yang kami edarkan dengan menggunakan Google Form. Sampel kami terdiri daripada 70 orang pelajar sijil sistem komputer dan rangkaian daripada semester 1 hingga semester 3. Selain daripada itu, sampel kami juga merupakan pelajar sijil teknologi penyelenggaraan motosikal berkuasa tinggi yang mengambil subjek bahasa kebangsaan. Tempoh masa dan edaran dan juga pentadbiran soalan mengambil masa 3 hari. Kandungan soal selidik mengandungi 4 bahagian. Perkara ini kami analisis dan diukur menggunakan 4 skala Likert menggunakan perisian SPSS version 16.0.
Jadi berkenaan dengan hasil dapatan kajian, kami menggunakan skala penentuan dari sumber daripada Tam Ho Yin 2018. Cartapan yang pertama ini merupakan peratus responden mengikut program di mana 11% merupakan pelajar motosikal berkuasa tinggi dan selebihnya sebanyak 89% merupakan pelajar sijil sistem komputer dan rangkaian. Jadi yang seterusnya adalah merupakan bilangan responden mengikut jantina di mana sama rata 35 orang merupakan pelajar lelaki dan juga 35 orang lagi merupakan pelajar perempuan. Jadi seterusnya merupakan bilangan responden mengikut kaum di mana kita dapat lihat di sini 36 orang merupakan pelajar India dan diikuti oleh 32 orang pelajar Melayu dan 2 orang sahaja daripada kaum Cina. Jadi seterusnya berkaitan dengan soalan kajian di mana soalan kajian yang pertama adalah untuk mengetahui tahap pengetahuan pelajar terhadap kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia. Dan daripada 5 soalan ini, kita dapat lihat min yang tertinggi adalah terletak pada item B5. Kebanyakan responden bersetujulah bahawa bahasa Melayu dapat menyatukan etnik yang berbilang bangsa di Malaysia. Jadi min keseluruhan bagi soalan kajian satu ini adalah 3.3857. Ini juga menunjukkan bahawa tahap pengetahuan pelajar adalah tinggi. Seterusnya soalan kajian 2 di mana kami mengkaji tahap sikap pelajar terhadap bahasa Melayu dan kita dapat lihat di sini min yang tertinggi adalah pada item C1 iaitu sebanyak 3.6522. Di mana responden merasakan bahawa bahasa Melayu amat berguna kepada mereka baik dari segi pembelajaran atau pekerjaan pada masa akan datang. Jadi min keseluruhan bagi soalan kajian 2 adalah 3.5254. Ini juga menunjukkan bahawa tahap sikap pelajar terhadap bahasa Melayu adalah tinggi. Dan yang terakhir berkaitan dengan soalan kajian 3 di mana dalam kajian ini kami ingin mengetahui tahap motivasi pelajar terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan daripada 5 soalan ini, kita dapat lihat bahawa item D5 mendapat jumlah min tertinggi iaitu 3.6857. Di mana responden kebanyakannya bersetuju bahawa penggunaan bahasa Melayu dapat menyatukan pelbagai kaum di Malaysia. Jadi min keseluruhan bagi soalan kajian 3 ialah 3.6371. Ini juga menunjukkan bahawa tahap motivasi para pelajar terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan juga adalah tinggi. Jadi secara kesimpulannya dapat kami simpulkan di sini bahawa kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan perlulah kita kekalkan untuk meningkatkan semangat patriotisme, membuka peluang kerjaya dan juga bagi memudahkan kehidupan harian dalam masyarakat di Malaysia ini. Selain daripada itu, sistem pendidikan di Malaysia juga memerlukan kefahaman bahasa Melayu yang baik untuk memastikan pembelajaran yang lebih efektif. Institusi juga perlu meletakkan keutamaan bagi meningkatkan kualiti pengajaran bahasa Melayu dengan memberi latihan kepada guru bahasa Melayu untuk memastikan mereka mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang mencukupi. Jadi bagi kajian lanjutan, kami mencadangkan adanya kajian yang berkaitan dengan pengaruh bahasa Melayu dalam media massa serta penggunaannya dalam kehidupan seharian. Semoga dengan adanya kajian ini dapat menjadi rujukan pada kajian-kajian yang akan datang. Sekian sahaja dulu daripada saya. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.